Hai, Assalamualaikum semua. Bersama Abang Zab lagi hari ini dalam sesi bercerita. Hari ini jom dengarkan Abang Zab cerita tajuk Legenda Mahsuri. Pada satu ketika dahulu, di sebuah pulau yang bernama Langkawi, ada sepasang suami isteri yang bernama Pak Maya dan Mak Andam. Mereka telah lama berkahwin, namun masih belum dikurniakan anak. Maka tersebutlah kisah di mana setelah Mak Andam memakan kerak nasi, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun mengandung. Mak Andam telah melahirkan seorang bayi perempuan yang comel dan dinamakan sebagai Mahsuri. Maka bermulalah kehidupan Mahsuri di Pulau Langkawi. Sejak kecil lagi, Mahsuri telah dididik dengan adab dan kesopanan Melayu. Lama-kelamaan, Mahsuri membesar menjadi seorang gadis yang cantik rupawan dan lemah lembut. Maka disebabkan itu, ramailah kaum Adam yang ingin memikatnya. Kejelitaan Mahsuri telah menjadi buah mulut dan bahan cemburu dalam kalangan kaum wanita di pulau itu. Namun, dia akhirnya dikahwinkan dengan seorang pemuda yang bernama Wanderus, iaitu anak kepada pembesar pulau itu, iaitu Datuk Pekermajaya dan isterinya Wan Mahura. Pada satu malam, apabila melihat suaminya sedang termenung di muka pintu, Mahsuri pun bertanya, "Kanda, apa yang Kanda menungkan itu?" Wanderus terkejut dan terus berkata, "Tidak ada apa-apa, Adinda. Kanda hanya terpesona melihat bulan yang terang di langit pada waktu malam ini." "Kanda, Adinda ingin kabarkan berita gembira buat Kanda. Tidak lama lagi, kita akan hidup berdua lagi, tapi bertiga." Kabar Mahsuri dengan gembiranya kepada suaminya itu. Wanderus amat terkejut dan gembira dengan berita kehamilan isterinya itu. Dia terus memeluk isterinya dengan penuh kasih sayang. Tidak lama selepas itu, berlakulah peperangan antara negeri Kedah dan Siam. Ramailah kaum lelaki yang turut serta dalam peperangan itu, termasuklah Wanderus. Mahsuri yang sedang hamil ditinggalkan bersama-sama dengan ibu bapanya. Tidak lama selepas itu, ada seorang pengembara yang bernama Deramang telah tiba di pulau itu. Deramang bernasib baik kerana ibu Mahsuri membenarkannya tinggal di rumah mereka. Deramang adalah seorang penyair yang bagus dan kepandaiannya itu telah menambat hati penduduk di pulau itu. Deramang juga turut mengajar syair kepada Mahsuri dan mereka juga bersahabat baik. Namun, persahabatan itu telah menimbulkan rasa cemburu Wan Mahura yang telah menaburkan fitnah bahawa Mahsuri telah menjalinkan hubungan sulit dengan Deramang sehingga menghasilkan anak luar nikah. Kerana termakan hasutan isterinya, Datuk Pekermajaya telah mengarahkan agar Mahsuri dan Deramang dijatuhkan hukuman bunuh. Pada hari kedua-duanya ditangkap, cuaca tiba-tiba bertukar menjadi gelap dan angin bertiup kencang. Mahsuri diikat pada sebatang pokok di tengah-tengah padang dan dikerumuni oleh orang ramai yang mengutuknya. Sambil menangis teresak-esak, Mahsuri berkata kepada Datuk Pekermajaya, "Kenapa hamba dilayan begini? Apa kesalahan hamba?" "Berani kamu bertanya lagi? Bukankah sudah terang lagi bersuluh bahawa kamu telah melakukan satu perbuatan yang keji? Sungguh berani kamu membuat hubungan sulit dengan orang lain sepeninggalan Wanderus ke medan perang," jerit Datuk Pekermajaya dengan marahnya tanpa menyiasat perkara yang sebenarnya. "Hamba tidak pernah berbuat demikian. Semuanya adalah fitnah. Hamba tidak berdosa dan setia menunggu kepulangan suami hamba," kata Mahsuri. "Sudahlah, engkau akan dikenakan hukuman mati. Hanya itu sahaja hukuman yang sepadan dengan perbuatan hina yang telah kau lakukan," kata Datuk Pekermajaya. Lalu dia mengarahkan pengawalnya untuk menikam Mahsuri dengan sebatang tombak sehingga mati. "Hamba telah difitnah
Buktinya, jika hamba ditikam, darah putih akan mengalir keluar dari tubuh hamba. Ia menandakan bahawa hamba tidak berdosa dan telah difitnah, kata Mahsuri. Setelah dia reda bahawa nyawanya pasti akan dicabut sebentar lagi. Pengawal, usah pedulikan kata-kata perempuan hina itu. Laksanakan hukuman itu, tegas Datuk Pekermajaya. Pengawal itu pun terus menikam tubuh Mahsuri dengan tombaknya. Tidak semena-mena cuaca bertukar menjadi ribut. Semua yang hadir terkejut melihat darah putih mengalir keluar dari tubuh Mahsuri. Dalam keadaan nyawa-nyawa ikan begitu, Mahsuri masih sempat melafazkan sumpah. Kamu semua tidak percaya bahawa hamba adalah mangsa fitnah. Oleh itu, sebelum menghembuskan nafas terakhir, hamba menyumpah pulau ini akan tidak aman dan akan menjadi seperti padang jarak padang terkukur selama 7 keturunan. Setelah kematian Mahsuri yang tidak berdosa itu, Pulau Langkawi telah menjadi ibarat padang jarak padang terkukur. Ia telah menjadi tandus dan sering berlakunya peperangan dan kekacauan di situ. Pulau Langkawi telah menjadi hancur dan hangus selama 7 keturunan, seperti mana yang telah disumpah oleh Mahsuri. Sekian, terima kasih.